Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung perbincangan yang ketiga tentang minat dan yakin berbahasa Inggeris. Dan seperti biasa, kita mulakan kita punya perbincangan dengan tagline. Saya kata you great, you say yes I'm great. Okay? You great. Okay, one more time. You great. Okay. Pastinya kita hebat dan di situlah kita beri kekuatan untuk menguasai bahasa Inggeris dengan saya di bawah Knowledge Wonders. Okay, kita tengok apa strategi. Okay, saya dah kongsikan tentang latar belakang bahasa Inggeris dalam perkongsian pertama. Okay, ini antara perkara yang telah kita bincang dalam perkongsian pertama. Dan untuk perkongsian kedua, saya juga telah cerita kaitan bahasa dan otak. Okey, jadi mempelajari bahasa atau apa-apa juga ilmu yang berguna, berfaedah akan menyebabkan otak kita aktif dan berkembang. Okey, dan saya juga telah kongsikan cabaran yang telah saya alami, yang mana saya memahami keadaan anda semua. Dengan sebab itu jugalah saya cuba berkongsi dan berkongsi juga strategi untuk menguasai berdasarkan aspirasi dan inspirasi saya terutama kepada pelajar-pelajar di luar bandar. Okey. Jadi kategori mana anda berada, mungkin kategori satu tidak jadi isu. Kategori kedua dan ketiga perlu sedikit perubahan dalam diri kita, insya-Allah. Okey. Jadi saya juga telah kongsikan di mana pelajar saya juga telah dibantu secara langsung dengan beberapa kaedah yang saya gunakan. Dan saya nak apa yang saya kongsikan ni juga akan memberi manfaat kepada kamu. Dan dulu saya memang suka menulis. Menulis di akhbar juga contohnya. Ni contoh daripada akhbar The Star. Okey. Tapi bila kita hanya menulis begitu, apa impact dia? Apa kesan dia kepada masyarakat? Jadi saya buatlah sesuatu. Saya bidang IT. Okay. Specifically I'm in software engineering, kejuruteraan PCN. Jadi saya buatlah satu aplikasi atau sistem untuk bantu pelajar. Okay. Ini dah lama lah juga, waktu tu 2011. Okay. Dan kemudian 2015 saya perbarui konsep yang sebelum tu untuk bantu pelajar secara spesifik pelajar luar bandar. Okey. Dengan kerjasama agensi luar bandar juga. Okey. Jadi saya nak tekankan di sini, bila kita menguasai bahasa Inggeris, bukan saja kita menolong diri kita, kita juga menolong orang lain. Okey. Jadi sebagaimana saya kata, saya juga dalam kategori 2 dulu kan. Bercakap dengan bangsa lain je bahasa Inggeris tu. Kalau boleh dengan orang Melayu memang kita tak nak lah sebab saya orang Melayu, itu bahasa ibu kita kan. Jadi kita kena berubah dan cuba cari jalan untuk membantu diri kita dan juga orang lain. Okey. Jadi seperti yang saya nyatakan, Knowledge Wonders berinspirasi untuk membantu pelajar di luar sana. Siapa saja yang secara spesifik sekarang kita bercakap tentang bahasa Inggeris, nak menimba ilmu, menguasai ilmu bahasa Inggeris, apa strategi yang kita boleh guna? Okey. Ada banyak strategi dan tip. Kita mulakan dengan kamsap dulu. Kita panggil strategi 5B lah. Okey. Dare to try. Okey. Kerana kena berani mencuba. Okey. So kita berani mencuba cari apa? Kita kena cari peluang. Okey. Dah ada peluang depan mata, kita kena mula. Tak mula memang susah lah kan? Okey. Kalau salah, tak mengapa. Okey. Tapi kita baiki. Di situ kita learn from mistakes. Kan? Jadi, tibalah masa kalau kamu belum lagi berani mencuba,
mungkin selepas ni kamu boleh bergerak selangkah untuk berani mencuba mencari peluang, mula, salah tak apa dan baiki. Okey. Jadi macam mana? Practice makes perfect, betul tak? Jadi kita kena cari peluang. Contoh, kalau kamu tak ada kawan bangsa lain, kamu belajar di luar bandar, jadi siapa peluang kamu ialah rakan-rakan yang memahami diri kamu dan mempunyai masalah yang sama. Mesti kamu ada kawan rapat yang juga nak menguasai bahasa Inggeris. Jadi, cari peluang itu. Okey, sekarang ada teknologi, betul tak? So, you can create a WhatsApp group among your friends, close friends who understand each other. Kamu memahami antara satu sama lain bagaimana keperluan bahasa Inggeris itu satu yang penting dan kamu cuba sama-sama, iaitu mula kan, kamu start tadi, mula. Jadi dia, mula dengan kawan kamu, tadi dengan WhatsApp group. Okey, awak katalah, today is our English day contohnya. Pilih satu hari, jadi kamu ber-WhatsApp lah dengan kawan kamu dalam bahasa Inggeris. Sekarang zaman teknologi sangat mudah banding zaman kami dahulu. Okey, gunakan teknologi dengan bijak. Salah tak apa. Tengok di sini contoh. Saya buat salah, kawan saya ni betulkan. Kita we simply say, jom go library. Kan? Hojak gitu. Sebenarnya let's go lah. Itu benda simple. Kamu pun mungkin tahu. Salah tak apa tapi baiki. Di situ peranan kawan. Jangan kata kawan saya pun tak pandai bahasa Inggeris, buat apa? Saya nak buat WhatsApp group nak cakap bahasa Inggeris dengan dia. Jangan kata gitu. Sama-sama belajar. And then without you realize it, whatever you don't know, maybe your other friends know. Macam itulah secara berjemaah. Kan? Salah, baiki. Okay, jangan kita memperlekehkan orang lain. InsyaAllah kita boleh sama-sama berjaya. Jadi cari kawan yang boleh membantu kamu sama-sama menguasai bahasa Inggeris. Terutamanya komunikasi lah yang paling sukar kan. Jadi kalau kat WhatsApp, dia jadi komunikasi tak? Komunikasi kan? Cuma dia bertulis. Bila bertulis, kamu boleh fikir. Kamu boleh rujuk. Jadi kamu sama-sama belajar. Nanti saya share macam mana nak semak secara online, secara dalam talian. Betul tak? Jadi kita ada banyak cara. Okay. So this is what I mean. Leverage the internet and ICT. Kamu sangat beruntung kerana kamu lahir dalam yang muda-muda lah. Kalau macam orang yang sebaik dengan saya ni dah, zamannya dulu bukan zaman internet. Memang saya nak belajar bahasa Inggeris melalui apa tau? Melalui post. Dalam saya tengok iklan apa, belajar bahasa Inggeris. Saya nak sangat kuasai bahasa Inggeris. Saya pun buat bayaran nak beli modul tu. Kemudian modul itu di post. Saya dah tak simpan lah modul tu tak di post dan belajar. Macam ni. Dia buatlah modul yang menarik sikit kan daripada guru kita ajar tu. Benda lain yang daripada apa di sekolah. Sampai ke tahap tu waktu dulu. Sekarang kamu everything on your fingertips, right? So senang dengan internet. Jadi leverage the internet and ICT. Okay, for example, kat sini kamu tak tahu satu perkataan tu ada dua perkataan yang hampir serupa. Nak guna contoh di sini following or followings kan? Jadi guna Google. Kamu semua sekarang Google. Saya tak cakap pun kamu tahu kan? Jadi bila kamu type pada Google following versus vs dot followings, kamu akan dapat beberapa carian macam tadi ni. Dan perasan tak? Ia ialah forum. Yang mana maksudnya, tengok tahun dia. 2005 lagi orang dah confused about these two words. So 2013, 2018, mereka masih berbincang tentang 2016. Perbezaan antara penggunaan dua perkataan ni. Jadi, kalaupun sekarang dah 2021, kamu menghadapi isu ini, orang dah lama menghadapi isu ini,
Kamu baru nak belajar, tak apa. Search Google, kamu akan dapat melalui internet. Oh, ini apa dipanggil forum. So, orang dah bincang, orang dah bagi jawapan. So, kita belajar je. Kita tak perlu tanya pun dalam forum ni. Nampak tak macam mana kamu boleh menguasai bahasa Inggeris secara kendiri menggunakan internet dan ICT. Okey, ini contoh saya pilih yang teratas. Biasanya kita klik yang paling atas lah. Sebab yang dalam Google ni dia ada dia punya apa dipanggil algoritma untuk carian. So dah ada program dia yang terbaik, yang popular duduk di atas. So, biasanya. Jadi kamu klik yang atas ni, so kamu akan dapat di sini dan dia akan bagi apa yang orang telah bincang. Jadi kamu ikut. Ini contoh forum ni. Jadi kamu boleh cuba. Contoh di sini kamu pergi type following versus followings. Keluar macam ni. Jadi kamu boleh klik forum. Okay. Kalau kamu pilih atas ni pun boleh. Tapi saya suka perbincangan begini. Jadi kita nampak apa yang dimaksudkan dari segi perbezaan. Okey. So di sini saya juga suka memberi pendahan kepada pelajar bila buat latihan secara fizikal lah. Sekarang saya kongsi dalam talian sebab dah tak boleh jumpa pelajar secara fizikal. Google Translate mungkin ada yang pelajar di luar sana guru suruh buat karangan bahasa Inggeris, kamu buat dalam bahasa Melayu letak kat Google Translate contohlah, bijak kan. Tapi kena ingatlah, ini strategi untuk peringkat pertama. Tetapi peringkat kedua dia masih memerlukan kemahiran kita sebenarnya untuk menyimak. Contohlah saya punya contoh ayat bahasa Melayu. Kita semak sejauh mana Google Translate ni bijak menterjemah. Okay? Saya selalu membantu rakan-rakan apabila mereka memerlukan bantuan. So, dia betul lah tu. I often help friends when they need help. Betul tu. Kalau pada saya tahu itu bunyinya betul. Bunyinya betul dan dari segi tata bahasanya pun betul dalam bahasa Inggeris. Mereka amat menghargai pertolongan saya. They were very appreciative of my help. Menghargai ni memang mungkin kamu tak tahu kan. Jadi Google Translate tolong kamu. Ini menghargai dalam bahasa Inggeris. Very appreciative. Tetapi sebab saya ada sedikit ilmu bahasa Inggeris ni, saya tahulah. Kalau saya nak cerita dalam, kamu pun mesti tahu grammar kan. Ini yang mencabar ni grammar. Present tense ke, past tense ke, present continuous ke. Ini antara benda yang selalu kalau saya tanya pelajar di luar bandar, dia kata, apa yang paling sukar bagi kamu? Ramai yang jawab grammar. Itu yang saya pun macam mana kenapa grammar ni susah sangat. Jadi saya pun adalah idea-idea sedikit untuk bantu pelajar. Nanti kita kongsikan lagi dalam video akan datang. So in this case it's not were. Were tu ialah past tense kan. In this case saya nak cerita masih berlaku kan. Saya tak cakap pun telah, betul tak? Tetapi Google Translate menyatakan dia sebagai were. Kenapa tidak betul tak? Jadi itu yang bila kamu suruh Google Translate buat kerja isi bahasa Inggeris kamu, mungkin tu yang jadi salah kan? Cikgu kamu betulkanlah bulat contoh. Kita tengok ayat ketiga. Saya juga menghargai mereka. I also appreciate them. Betul. Kami saling membantu dalam mempelajari bahasa Inggeris. We help each other in learning English. Betul juga. So, majority betul. Okey lah tu kan. Satu je salah. Okay. So, yang ni saya nak cakap maksudnya kita boleh buat peringkat pertama, peringkat kedua kita cuba semak balik berdasarkan ilmu yang guru dah ajar. Contoh kita nak cakap present tense ke, past tense ke, noun dia proper noun ke, bukan ke. Kita boleh buat semakan asas tersebut. Okey, kita juga ada online dictionary DBP. Boleh pergi sini dan buat carian. Okey, dan daripada sini kamu akan mendapat perkataan kedua-dua, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey,
Nanti kita tengok lagi